Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Salam. Sihat kan semua? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Hujung minggu itu pergi cuti bah? Ada pergi bercuti? Ada. Ada. Tak Tak pergi? Okey. Siapa ada di talian hari ni? Okey, welcome. Fikri Haziq, Husaini, Akil Hakim, Acap, Aifa, Hanania, Khalid Syafiq, Muaz. Welcome Alia Kasrina, Set Boy. Set Boy apa dia? Welcome Hawa. Azrin. Oh, pakai akaun abang dia. Welcome Wan Sri Alisha. Oh, tak ramai kita pagi ni. Okey, tak apa. Cikgu pun tak mau nak tunggu lama dah. Dah 9.36. Okey, hari ini kita teruskan dengan sesi PTPR Matematik. Kita pergi ke tajuk jisim. Sebenarnya, tajuk jisim dengan isi padu cecair ni cikgu dah ada masuk dah sikit dulu. Kamu pun dah mungkin ada baca nota cikgu bagi tu. Ada sikit cikgu selit. Tapi cuma cikgu nak buat pengulangan lah. Supaya kita lebih mantap dengan tajuk jisim dan juga isi padu cecair. Cikgu akan selit juga sambil-sambil cikgu ajar jisim tu, cikgu akan selit juga dengan perkara-perkara berkaitan dengan isi padu cecair sebab kaedah pengiraan jisim dengan isi padu cecair ni lebih kurang sama je, cuma beza je adalah unit. Okey, kalau jisim kita pakai kilogram dan gram, isi padu cecair kita pakai liter dan mililiter. Baik, jadi sebelum kita mulakan kelas kita, cuba baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, cuba share screen dulu. Ada keluar tak kat skrin kamu? Ada. 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 Okey, sekejap. Okey, nampak besar kan? Okey, baik. Hari ini kita ke tajuk ukuran dan sukatan, standard kandungan jisim. Kita akan tengok macam mana kita nak menukar unit jisim melibatkan gram dan kilogram kepada bentuk pecahan dan satu lagi kepada perpuluhan. Okey, ingat kalau kita buat pengiraan berkaitan dengan panjang jisim, isi padu cecair, selalunya kita akan menggunakan jadual T. Okey, mungkin ada yang dah mahir menggunakan jadual T dan mungkin ada yang belum mahir. Tak apa, nanti sambil-sambil cikgu ajar, cikgu akan selitkan sekali macam mana kita nak menggunakan jadual T dengan baik. Okey, baik, kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan jisim. Okey, jisim ni ialah kuantiti jirim yang ada dalam sesuatu objek. Okey, mungkin ada nak tanya saya, jirim tu apa? Siapa tahu jirim tu apa? Siapa boleh beritahu saya, apa itu jirim? Tahu tak? Siapa tak tahu? Tak tahu. Saya. Tak tahu Okey, jirim ni kalau kamu nak tahu lebih lanjut dengan perkataan jirim ni, kamu akan belajar dalam mata pelajaran sains lah. Saya tak pasti tahun 6 atau tahun 5 dah belajar tentang jirim ni. Tapi sekolah menengah pasti kamu akan tahu tentang jirim. Jirim ni merupakan zarah-zarah kecil ataupun molekul ataupun atom-atom. Tahu? Ada. Saya belajar kalau dia panas ke sejuk, dia tu bercantum-cantum. Tapi kalau dia panas ke sejuk, dia berpecah. Ya, betul. Itulah sifat-sifat jirim dalam sesuatu objek. Tetapi jirim ni untuk bahan-bahan yang berlainan, sifat dia pun berlainan. Ingat kalau objek pepejal, contoh macam kayu, jirim dia tak sama dengan jirim yang ada dalam sebiji belon. Okey, dalam belon pun ada jirim. Jirim-jirim yang bersifat gas lah, okey, yang membentuk objek tersebut. Sifat dia tak sama. Mungkin kita panaskan kayu tu,
jirim-jirim dia mungkin tak sama bergerak macam bila kita panaskan belon. Apa jadi pada jirim-jirim dalam belon tersebut ataupun dalam cecair. Jirim berlainan. Cecair lain, gas lain, pepejal lain dia punya sifat jirim dia. Nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut dalam mata pelajaran sains lah. Minta Cikgu Mia tolong terangkan. Kamu Cikgu Mia ke ajar sains? Ke Cikgu Azrawati? Cikgu Azra. Cikgu Azrawati. Boleh tanya Cikgu sains kamu. Cikgu Terangkan Azrawati. dengan lebih lanjut berkaitan dengan jirim. Okey, saya bagi contoh macam ni lah. Okey, ni ada satu objek. Petak macam ni lah. Ni objek ni. Katakan bongkah kayu. Okey, di dalam dia yang dikatakan jirim ni, dia ada molekul kecil ni. Yang membentuk objek ni. Penuh dalam dia. Bulat. Dia melekat. Okey. Dan jirim inilah dia punya jisim dia ada berat dia. Dia bercantum-cantum penuh dalam satu objek tu, dia ada berat dia. Okey. Ini yang dikatakan kuantiti jirim. Dia menentukan jisim sesuatu objek. Okey, apakah unit jisim bagi sistem metrik? Okey, ada 3. Okey, ada 3 pula, ada 4. Yang pertama miligram, yang paling kecil unit dia. Okey, mg. Dalam singkatannya adalah mg, miligram. Selalu kamu tengok mg ni ada pada benda apa? Selalu kita nampak gram kan? mg kamu selalu tengok dekat benda apa? Siapa perasan? Dekat ubat. Perasan tak ubat? Pernah tengok tak Panadol? Dekat Panadol. Tengok Panadol ke ataupun ubat-ubat kecil yang kamu dapat daripada klinik. Mungkin antibiotik dalam bentuk kapsul yang kecil sangat kan. Kamu tengok dia punya jisim dia. Ya, dia tulis mg. Maksud dia miligram ni dia punya nilai ukuran itu lebih kecil daripada gram. Tetapi di sekolah rendah ni kita belajar gram dengan kilogram je. Tapi penting untuk kamu untuk tahu juga apa itu mg, apa itu g, kg. Okey. Baik, seterusnya atas pada mg, miligram ni adalah gram. Yang biasa kita dengar. Gram mungkin kamu sukat gula kan? Tak timbang. Timbang gula atas penyukat tu lah. Kamu nak buat kek ke apa kan? Garam ke, sukat garam ke dalam gram. Okey, kemudian kilogram lebih berat sikit. Mungkin pergi kedai beli tepung 1 kilo kan. Apa pegang sendirilah. Rasa tepung 1 kilogram tu berat dia macam mana. Dan yang lebih berat daripada itu adalah tan. Tan ni selalu tengok kat mana? Kalau kau perasan. Lori. Ya, dekat lori. Perasan dekat lori kan? Dia tulis tu berat muatan 5 berapa tan. Ya, 5 tan. Kamu boleh bezakan kamu tengok lori yang dia tulis 1 tan, dia punya saiz besar mana? Lori yang saiz dia 3 tan, tengok dia besar mana. Maksud dia itu kandungan jisim yang boleh dimuatkan dalam lori tersebut. Tengok 1 tan kecil sikit, 3 tan lagi besar. Kalau trailer bertan-tan tu lagi besar. Okey. Tan ni dia punya ukuran dia bernilai 1000 kilogram. Okey. Kalau yang 1 gram bernilai 1000 miligram, 1 kilogram bernilai 1000 gram dan 1 tan bernilai 1000 kilogram. Ini unit-unit yang kamu kena ingat lah. Tetapi untuk sekolah rendah kita hanya tumpu yang ini sahaja. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Itu kena simpan dalam kepala. Kena ingat. Okey. Baik, kalau kamu belajar tentang isi padu cecair, dia punya nilai digit dia sama je. Okey, cuma beza dia cecair ni. Ya. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey. Mililiter dia punya simbol dia ml. Kalau liter, L saja. Okey, tahu dah nak buat L tu macam mana? Buat macam tu? Atau macam ni? Okey, tengok cikgu ajar kamu macam mana nak buat simbol liter. Tengok baik-baik. Tarik bawah ni, daripada bawah, naik atas. Sikit je dia punya sisir dia. Selisih dia sikit je, jangan besar sangat. Jangan macam ni. Ni tak mau. Ini tak mau. Okey, dia punya selisih sikit saja. Tarik tinggi sikit, selisih sikit saja. Bentuk L. Ini kita simbol liter. Mililiter pun sama. M macam biasalah, M kecil. Kemudian tarik liter macam tu.
Okay. Boleh buat kan? Kau boleh elakkanlah buat macam ni. Saya lagi nampak macam nombor 1 macam L pula kan? Kita nak buat L juga tapi L yang menunjukkan simbol liter. Okey, ini sambil-sambil cikgu selit sahaja. Alright, kita pergi ke seterusnya. Kita tengok apakah alat yang digunakan untuk mengukur jisim. Ini cikgu ulang balik je. Mungkin dulu dah tahun 3 mungkin kamu dah pernah tengok. Okey, antara ni alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur jisim. Nak timbang berat. Ni kalau di pasaraya ada neraca mampatan. Pernah tengok ni? Neraca elektronik kan? Pernah. Pernah tengok. Kalau tak pernah tengok pergi pasaraya ke market Gopeng kan? Untuk saya ada. Kau pergi tengok. Ya, kau pergi tengok dia timbang santan kan? Tengok timbang santan. Okey. Kemudian di Mak Masai, ada tak dekat Mak Masai sekolah kita? Neraca tu dengan neraca 3 ala. Ada tak? Kalau tak ada nanti minta Cikgu Azrawati tunjukkan. Cikgu saya nak tengok alat mengukur jisim lah. Tolong tunjukkan kami. Kami nak tengok. Okey, mungkin ada penimbangan berat yang biasa saja. Okey, tengok yang ni. Ini kat rumah. Ni kat rumah cikgu ada ini. Dua-dua ni ada. Okey. Satu alat timbang barang dapur tu isi cikgu guna nak timbang you punya tepung. Nak buat kek. Yang alat timbang berat tu wajib adalah kat rumah. Cikgu tiap-tiap hari cikgu timbang berat badan cikgu, takut berat berlebihan. Okey. Kalau berat berlebihan tu kena check balik lah. Mungkin jadual makan kita tak berapa okey ke ataupun kurang bersenam ke. Itu kita kena ambil perhatian lah. Jangan lebih berat badan. Bahaya untuk kesihatan. Okey. Ini cikgu selit-selit sambil-sambil. Kalau cecair, kita gunakan apa? Bikar, kelalang kon, silinder penyukat, bekas bersenggat. Okey. Ini yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okey, beza dia. Kalau dekat alat-alat ni, dia ada penyukat dekat sini yang kita panggil sebagai senggat ni. Nampak ni? Ini senggat ni. Ni. Dekat penimbang pun ada juga senggat dia. Okey. Dekat bikar macam ni lah. Diukur paras air. So, air kalau naik setakat ni, berapa bacaan dia. So, kita tengok kat sini lah. Mata kita kena tepat dekat sini. Ni mata kita. Okey. Supaya tak menjadi ralat bila kita tengok ukuran. Belajar sains kan? Mesti Cikgu Azura dah ajar ni macam mana nak baca isi padu cecair. Ada tak? Ada Cikgu Azura ada? Ada. Okey, tengok kalau jisim pun sama juga. Kalau jisim kamu belajar pun ada juga. Okey. Dia ada senggat juga pada alat penimbang dia. Okey, kamu tengok sini. Ini senggat lah ni. Allah, sorry. Ambil warna merah lah. Okey, ini senggat. Okey. Senggat yang kecil sikit ni, nilai dia lebih kecil lah. Okey, contoh kat sini. Ini 60 kan? So, yang kecil ni berapa? 61, 62, 63, 64, 65. Yang ni, dia tinggi sikit. Ini 65. Sampailah 70. Kena pandai baca senggat. Kalau siapa tak pandai baca senggat, nanti pergi cari penimbang. Kamu teropong dia punya senggat tu. Baca. Okey, belajar baca senggat. Ini tajuk, rasanya tajuk tahun 3 ke 4 dah belajar tentang nak baca senggat ni. Tahun 5 tak ada dah cover pasal tajuk ni. Okey, baik. Cikgu teruskan. Okey, ini formula. Ya. Apa kalau air 100 ml sama dengan 100 gram ke? Tak. Dia tak sama. Okey, kejap Welcome Jamiatun. Kita tengah belajar tentang jisim. Dan cikgu ada selit-selit tentang isi padu cecair. Okey, Husaini. Ini persoalan yang bagus. Husaini kata, adakah 100 mililiter itu, betul Husaini? 100 mililiter? Okey, adakah 100 mililiter itu bersamaan dengan 100 gram? Okey, sebelum cikgu bagi jawapan, ada siapa-siapa nak jawab? Ada siapa yang dah tahu? Tak ada. Tak ada. Okey, ingat macam cikgu cakap di awal tadi, sifat-sifat molekul atau atom di dalam bahan yang berlainan, contoh objek, pepejan atau cecair. Suara slow? Suara cikgu slow ke? Tak. Jamiatul cuba adjust kamu punya speaker. Mungkin kamu punya speaker kurang tak tinggi kot volume dia. Okey, ingat sifat jirim dalam objek yang berlainan, okey, contoh pepejan, cecair, dia tak sama. Saya ni contoh
Kalau 100 mililiter, dia tak akan sama dengan nilai 100 gram. Dia bergantung kepada kandungan jirim cecair tersebut. Contoh, kamu timbang air biasa 100 mililiter dengan kamu timbang air gula. Okey? Bernilai 100 mililiter. Kamu akan tengok berat dia tak sama. Okey? Berat dia tak sama. Sebab kandungan jirim di dalam cecair tersebut berbeza-beza. Satu air biasa. Okey? Air biasa sifat dalam dia pun kita tahu biasa. Kosong. Okey? Kalau kamu timbang air gula, dalam dia penuh dengan kandungan gula. Sudah pasti dia lebih berat sedikit. Okey, ingat, jangan samakan 100 mililiter sama berat dengan 100 gram. Tak sama. Okey, boleh cuba di rumah. Kamu boleh cuba di rumah. Kamu ambil 100 gram garam. Okey, 100 gram garam. Kamu timbang. Kamu ambil 100 mililiter air. Kamu timbang. Berat dia tak sama. Okey, ingat sebab sifat jirim di dalam ni adalah berbeza-beza. Boleh faham tu? Boleh. Boleh faham Boleh. Boleh faham. Okey, baik. Ingat, yang mililiter kita menyukat isi padu cecair. Kalau gram, kita menyukat jisim sesuatu objek. Lain, dia punya unit ukuran dia lain. Okey, satu untuk cecair, satu untuk objek. Memang kedua-duanya ada jisim tetapi berlainan. Okey, boleh Baik, tak apa. Nanti kita akan masuk ke tajuk isi padu cecair tu, kita akan kupas dengan lebih lanjut lah. Alright. Tengok yang ni. Okey, ini formula asas kita belajar tentang jisim. Penukaran gram kepada kilogram, kilogram kepada gram. Ingat, gram unit dia lebih kecil daripada kilogram. Okey, dan 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Ingat kalau nak tukar gram kepada kilogram, mesti bahagi dengan 1000. Sebabnya 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Itu asas yang kamu kena ingat sampai bila-bila. Sama juga kita nak tukar kilogram ke gram, maksudnya yang besar pergi ke unit yang lebih kecil, kita darabkan dengan 1000. Sekejap, Luqman masuk. Okey, selamat datang Luqman. Kita belajar tentang jisim. Okey, baik. Ini cikgu select sikit pecahan yang melibatkan jisim. Okey, pecahan melibatkan jisim, dia ada nilai dia. Ini memang kena hafal. Kena ingat dalam kepala. Dia punya basic je. Cikgu minta kamu hafal basic dia saja. Nanti bila dah tahu basic, datang nombor berlainan pun kamu boleh jawab. Contoh, ini 1/4 kilogram bersamaan dengan 250 gram. Ini kena ingat. 1/4 sama dengan 250 gram. Ingat 1/4 kilogram. Okey? Bersamaan dengan 250 gram. Bukan 1/4 gram. 1/4 gram kalau kita tukar nanti dia akan jadi miligram. Itu kita tak belajar yang itu. Kita belajar berkaitan kilogram dengan gram saja. Okey. 1/10 sama dengan 100 gram. 1/2 sama dengan 500 gram. Dan 1/5 sama dengan 200 gram. Dan ada satu lagi 1/8 bersama dengan 125 gram. Boleh ingat dah yang ni? Boleh ingat. Boleh ingat kan? Ini Boleh. basic saja. Boleh. Basic saja. Okey. Wan Sri Dania masuk. Selamat datang Wan Sri Dania. Okey, baik. Tengok betul-betul. Cikgu nak tunjuk contoh ni. Okey, cikgu ambil contoh. Okey, tengok Baik, katakanlah soalan kamu dapat 3/4 kilogram sama dengan berapa gram? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Apa jawapannya? Berapakah jawapan untuk 3/4 kilogram? Apakah jawapan dalam gram? 750 gram. 250 gram. 750. Ingat, basic ni apa? Kita tengok 4 ni. Okey? Basicnya adalah 1/4 sama dengan 250. Kan? Kalau 1/4 250, 2/4 sama dengan 500. 3/4 sama dengan 750. 4/4 sama dengan 1000. Ingat, 4/4 ni samalah nilai dengan
1. Ingat apabila pengangka dengan penyebut mempunyai nilai yang sama atas dan bawah, nilainya adalah 1. Tak kisahlah 1000 per 1000 ke, 1 juta per 1 juta ke, nilainya adalah 1. Okey, contoh yang kedua. Katakanlah cikgu letak 3/5. Berapa gram? 200 gram. 3/5. 3/5. Ha. 600 gram. 600 gram. Siapa tak tahu dapat macam mana dapat 600 gram? Ingat basic dia. Basic kita apa? 1/5 sama dengan 200 gram. 100. 2/5 sama dengan 400 400. gram. 3/5 sama dengan 600 gram. 4/5 sama dengan 800 gram. Kita nampak? Dia berlaku peningkatan. Sebab nilai 1/5, 1 adalah 200. Kalau 2, 400. Kalau 3, 600. Okey? Tengok dia punya pecahan dia ni. Pastikan ingat dia punya asas dia. 1/4 berapa, 1/2 berapa, 1/10 berapa, 1/5 berapa, 1/8 berapa. Boleh tak? Siapa ada masalah nak ingat ni? Siapa yang rasa tak boleh nak ingat tu, nanti ulang balik video cikgu ni, kamu buat catatan sikit. Okey? Ataupun boleh catat dah sambil-sambil berapa nilai pecahan dia ni. Okey. Baik. Mari kita tengok contoh soalan. Ini cikgu akan sambil-sambil ajar macam mana kita nak gunakan jadual T. Okey, soalan. Tukar 1.8 kg kepada gram. 1.8 kg kepada gram. Baik, ada dua cara. Yang pertama kita guna cara biasa. Kilogram tukar kepada gram, kita kena buat apa? Tengok formula tadi. Kali 1000. Yes, kita darabkan dengan 1000. So kita ambil 1.8 darabkan dengan 1000. Ingat lagi tak ni? Letak nombor mati kat luar. Ingat lagi tak? Ingat. So nombor mati kita salin saja nombor mati, kita darab nombor hidup. Ini kumpulan nombor mati. Nombor mati ni sifar lah. Letak kat luar. Okey? Supaya nanti senang kita turunkan terus. Okey, ini nombor hidup. So kita darab nombor hidup. 8 darab 1, 8. 1 darab 1, 1. Titik nak letak kat mana? Kan? Titik nak letak kat mana? Titik letak Satu kat dekat ni 1800.0. Yeah, ingat bila kita nak letak titik, kita tak pedulilah dia nombor mati ke nombor hidup. Maksudnya kita kira pada nombor biasa lah. Okey. Nombor 1 titik. Tengok daripada sebelah kanan nombor atas ni 1 titik. So kat ni 1 titik kat sini lah. Okey? Bilang pada sebelah kanan. Macam cikgu ajar dulu, kita darab nombor perpuluhan. Ingat kan? So jangan salah letak titik. Salah letak titik habislah. Kamu pun boleh faham sendiri. Ini 1800 gram. Takkan kamu nak titik dekat sini? Lagi jadi 1.8 gram. Nampak sangat tak logik. Betul tak? Peliklah jawapan 1.8. Okey, satu lagi kita menggunakan jadual T. Tengok baik-baik siapa yang tak mahir guna jadual T. Okey, jadual T, sebab apa nama dia T? Sebab bentuk dia T. Kan? Okey, tembak cikgu buat bentuk T. T yang panjang sebelah kanan. Okey, jadual T ni, tengok elok. Okey, di ruangan sebelah kanan, ni, untuk siapa yang tak mahir lagi, ni kanan. Ini kiri. Okey, di sebelah kanan ni adalah rumah untuk kumpulan gram. Okey, dan di sebelah kiri adalah rumah untuk kumpulan kilogram. Okey, perhatikan. Di rumah gram ni, dia mesti ada 3 kawan. 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Okey, di sebelah kilogram ni tak kisahlah ada berapa nombor pun, itu tak ada masalah. Alright, baik, kita tengok soalan kita tadi. Soalan kita tadi adalah 1.8 kilogram nak tukar kepada gram. So, kita masukkan soalan ni tadi ke dalam jadual T. Memandangkan ini adalah kilogram. Okey, kita isi dulu di bahagian rumah kilogram. Okey, isi pada dulu. 1. Okey, tengok 1. Ingat perpuluhan ni, tanda perpuluhan ini adalah garis tengah ini.
Garis tengah jadual T itu adalah titik perpuluhan. Kamu kena ingat sendiri. Boleh? Ingat garis tengah jadual T itu adalah titik perpuluhan. So kita letak 1 perpuluhan ni, garis tengah ni. Kemudian 8. Baik. Kamu pun dah tahu, di rumah gram mesti cukup 3 kawan. Apa nak buat di bahagian yang tak ada kawan ni? Letak kosong. Letak saja sifar. 1, 2. Automatik dapat jawapan 1800 gram. Senang ke susah? Senang. Senang sangat. Ini kalau dia nak jawapan dalam gram. Katakanlah soalan ni dia nak jawapan dalam 2 unit. Dia nak jawapan dalam kilogram dan dia nak jawapan dalam gram juga. Apa kita nak buat? Senang saja. Masukkan macam tu. Yang gerak titik tu. Ya, okey, tengok. Tak gerak titik pun tak apa. Katakanlah jawab soalan ni. Katakanlah soalan macam ni. Katakanlah dia nak 1/8 kilogram. Dia nak jawapan dalam kilogram. Dia nak jawapan dalam gram. Katakan soalan dia nak macam ni. Sama juga. 1 kg 8 gram. Salah tu. Betul ke? Takkan 8 gram? Okey. 800. Ya, okey. Kalau dia nak jawapan macam ni, okey, jawapan dalam 2 unit, kamu keluarkan saja daripada jadual T tersebut. 1 kilogram 800 gram. Senang ke susah? Senang. Senang sangat. Senang sangat. Jadual T ni. Jadual T tak payah fikir nak darab ke apa. Masukkan unit, keluarkan jawapan. Okey. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Ini dalam pecahan. Pecahan senangnya. Tadi baru saja belajar pasal pecahan kan? Okey, dalam pecahan cikgu nak tunjuk 2 kaedah. Okey. Method atau method? Method ni kaedah lah. Tahu. Okey. Okey, kaedah 1. Kalau kamu jumpa pecahan macam ni, kaedah pertama, tukarkan kepada bentuk apa? Tidak wajar. Sebab ini adalah nombor bercampur. Okey. Kalau orang nak mudah, ada yang suka buat nombor pecahan tak wajar. So kalau tak wajar, kita buat apa? Bawah darab tepi tambah atas. 4 darab 2, 8 tambah 3 sama dengan 11 per 4 lah. Ingat salin balik dia punya penyebut dia tu. So kita nak tukar kepada gram kan? Nak tukar kepada gram, kita kena buat apa? Darab dengan? Darab dengan 1000. Ingat kilogram nak tukar pada gram, darab dengan 1000. So kalau macam ni, kita dah boleh buat dah. So 11 darab 1000 dapat jawapan bahagi dengan 4. Ataupun kamu boleh permudahkan. 4 dengan 1000 ni boleh permudahkan. Berapa jawapan dia? 4 dengan 1000. Kalau 100, 25. 250. 250. Ya. Betul lah. 250. Betul, 250. Okey, 1 darab 4, 4. 250 darab 4 sama dengan 1000. Tak percaya ke? 250. Percaya. Betul lah, percayalah. Kena percayalah. Sebab 100 sama dengan 25. Kalau 1000, 250 lah. So, 250 darablah dengan 11 tadi. Okey. So, sifar 5, 2. Sifar 5, 2. So, kita tambah dapat berapa? Okey. 2750 gram. Okey. Satu lagi. Method kedua. Okey, buat garisan sini. Method 2. Okey, satu lagi. Kamu boleh keluarkan dulu. Okey. Ingat 2/3/4 itu dia samalah macam 2 tambah 3/4. Okey? Baik, tengok ini. 2, ini adalah 2 kilogram lah. Baik, ini kilogram kan? Nampak 2 kilogram tambah 3/4 kilogram. Itu maksud dia. Ini 2 kilogram tambah 3/4 kilogram. Okey, so kita tukarkan kedua-dua unit tu tadi. Okey, 2 darab berapa nak bagi jadi gram? 1000. 2 darab 1000. Kan? So, tambah 3/4 darab dengan 1000. Okey, sini 2000 kan?
Betul? Tambah, okey, Betul. 3/4. 3/4 kilogram. 750. Ya, 750. Tak payah fikir 750. banyak. Okey, so sama dengan berapa? 2,700. 2750. Sama juga kaedah ni pun. Ataupun, ini lagi laju. Okey, 2 ni method. Okey, method 3. Tengok method 3. 2, 3/4 kilogram kan? Okey, tengok Kita dah tahu dah 3/4 kilogram tu sama dengan 750. Tadi kan kita dah hafal dia punya Formula. formula tadi kan? Okey, 3/4 sama dengan 750, dah tahu dah. So 2 ini, okey, tengok Tulis je. okey, 2 kilogram. 3/4 kilogram. Okey, 2 kilogram sama dengan 2000. Betul? 2 kilogram sama dengan 2000. So tulis terus. 2000 tambah 750 gram. 2750 gram. Gram. Okey, tak kisah apa kaedah kamu nak guna, cikgu terima. Okey, asalkan ada langkah pengiraan. Jangan bagi kat cikgu jawapan terus, tak ada langkah pengiraan. Cikgu tak tahu kamu faham ataupun tidak. Jadi, kalau kamu jumpa soalan pecahan jisim ni, boleh guna mana-mana kaedah yang kamu suka. Ada 3 cara yang cikgu tunjuk. Okey, baik, tengok contoh yang ini. Ini perpuluhan kilogram. Nak tukar kepada, betul ke soalan ni? 3.07 kepada kilogram. Okey, ini dia nak suruh kamu tukar kepada pecahan. Pecahan kilogram. Kau soalan ni salah. Sekejap saya tengok buku teks balik. Sekejap Ni cikgu ambil pada buku teks ni. Mana soalannya? Oh, dia nak dalam pecahan. Okey, soalan ni dia nak dalam pecahan. Macam mana kita nak tukar ni pada pecahan? Siapa tahu? Pecahan kilogram. Tak tahu. Tak tahu. Pening kepala Pening kepala Okey. Pening. Oh, pening. Tak apa, tak ada masalah. Okey, kalau pening, cikgu suka buat kaedah yang sedikit panjang tapi tak menyusahkan kamu. Okey, tengok Cikgu akan tukar ni kepada kepada gram dulu. Okey, kalau gram ni dapat berapa? Kita buat jadual T. 3.07 sifar. Betul? Kosong. Betul Betul. ini bersama dengan 3070 Gram. gram. Okey, baik. Gram. Okey, gram. Okey, kita nak tukar kepada pecahan. Tengok 3,700 3,070 gram. Okey, nak tukar kepada pecahan, kita kena bahagikan dengan 1,000. Okey, boleh nampak? Okey, tengok 3,070 bahagi dengan 1,000. 3 darab 1,000, 3,000. Bagi 70. Okey, ingat lagi tak? Bila kita bahagi macam ni, nak tukar kepada nombor bercampur. Ingat lagi tak? Ingat. Yang atas ini nombor bulat. Yang bawah pengangka. Yang ini penyebut. Ini nombor bulat. Cikgu buat cara yang sedikit panjang tapi mudah aja. Pengangka. Penyebut. So kita salin balik lah. Nombor bulat tu lebih besar sikit. 370 per 1,000. Okey, baik. Sebelum kita nak finalize jawapan kita, tengok 70 dengan 1,000 boleh dipermudahkan tak? Boleh. Boleh. Jadi berapa? Boleh. 7 per 100. Yes, very good. Menjadi 37 per 100 apa ni? Gram. Kilogram. Senang ke susah? Senang. Senang sangat. Senang. Begitu saja. Wow. Ingat nak tukar pada pecahan, kalau kamu runsing sangat, bahagikan dengan 1,000. Apapun, tukar dulu nombor tersebut kepada gram dan bahagikan dengan 1,000. Nanti keluarlah jawapan macam tu. Ya. Kalau tak guna T, boleh buat titik perpuluhan tu bergerak kan? Ke kanan. Boleh. 3 Boleh, kali. tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, satu kaedah lagi. Bagus Halia.
Okey, ini cara satu. Cara yang kedua. Okey, method 1. Ini method 1 Okey. Ini method 2. Okey, cara yang kedua. Kalau faham nak gerakkan titik tak ada masalah. Okey, 3.07 kilogram. Kamu boleh gerak titik ni. 1, 2. Patah balik ke belakang. Kan? Selalu kalau kita dapat pecahan, kita titik masuk ke dalam kan? Betul tak? Kan ni kita titik Betul. kita keluarkan. Bila titik kita keluarkan, maksudnya kita nak jadikan dia balik sebagai pecahan. Ingat, kalau gerak dua titik tu, maksud dia berapa sifar kita ada? 2. Mana cikgu punya ni? Sorry. 2. Okey, maksud dia per 100. Keluar 2 maksud dia ada 2 sifar, maksud dia per 100 lah. Okey. Dan nombor yang atas tu kita salin balik saja. 3 sifar tu 7. Okey, boleh dapat yang ni? Titik tu Boleh. hilang lah. Titik tu automatik akan hilang sebab kita Hilang. keluarkan dia. Kita keluarkan titik tu, gerak ke kanan, keluar. Lesap terus. Dia menjadi per 100. Sama juga kalau kamu tukarkan ini, ya, 3 sifar 7 per 100. Kalau menggerak titik ke dalam, 1, 2, jadi 3.07. Sama balik macam ni. Betul tak? Betul. Okey, sekarang dah jadi 3 sifar 7 per 100. Kamu gunakanlah kaedah bahagi. Boleh tak ada masalah. 3 sifar 7 bahagi dengan 100. Akan dapat balik. Sorry. 300. 7. Ya. Kamu akan dapat 3, 7 per 100. Sama juga. Okey, boleh faham? Mana-mana kaedah pun boleh. Mana-mana kaedah pun yang mana kamu selesa, yang tak merumitkan kamu, buatlah. Tak ada halangan. Okey? Janji ada langkah pengiraan. Okey, tengok ini pula. Tukarkan 6,900 gram kepada kilogram. Very easy. Very easy. Okey, baik. Kita guna kaedah yang bukan jadual T. Okey, maksud dia kita kena buat apa ni? Kalau gram tukar kilogram. Bahagi dengan? 1,000. Bahagi dengan 1,000. So, bila bahagi dengan 1,000, kita gerakkan titik lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6.9 kilogram. Itu satu. Okey, kalau kaedah kedua, kita guna jadual T. Ini kumpulan gram, ini kumpulan kilogram. Kamu masukkan ke semua itu. Tapi ini gram. Tadi kilogram kan? So, ini kita nak masukkan gram, kita mesti mula di sebelah kanan. Baik, ini gram. Kita masukkan pada sebelah kanan. So, 1, 2, 3, 4. Nampak cikgu tulis daripada sebelah kanan. Okey, kita nak tukar kepada kilogram. Automatik titik perpuluhan itu akan wujud. Di mana? Di garisan tengah dia tu. Di garisan tengah dia tu. Automatik akan jadi 6.9 sifar kilogram. Ataupun boleh ditulis sebagai 6.9 kilogram. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Tak salah pun kalau tulis sifar-sifar kat belakang tu pun. Jawapan tetap betul. Tapi kita nak pendekkan, nak ringkaskan. Jadilah 6.9. Okey, yang terakhir. Tukar 5 kilogram, 800 gram kepada kilogram. Okey. Nak guna kaedah apa? Saya tanya kamu. Mana kamu suka? Jadual T ke nak guna kaedah dalam? Gerak titik Gerak perpuluhan. Gerak titik? Bagi 1,000. Bagi 1,000. Nak tukar pada kilogram ni? Kali. Kali. Okey, Alia kata nak guna kaedah kali. Kita try method pertama. Okey, kita darab dulu. Okey, kita dapat jawab soalan 5 kilogram, 800 gram. Nak tukar kepada kilogram. Okey. Pertama, tengok jawapan nak kilogram kan? Okey. Soalan yang dah ada kilogram, jangan kacau dia. Jangan kacau dia. Kita hanya usik yang bukan kilogram, iaitu 800 gram. Okey. Jadi 5 kilogram tambah, dia akan tambah lah. Sebab kita nak ubah 800 gram tu. Okey, gram nak tukar kepada kilogram kena buat apa? Kali 1,000. Tukar kepada kilogram, bahagi 1,000. Jangan keliru. Okey?
So kita gerak titik yang ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia akan jadi 5 kilogram tambah 0.8 kilogram. Gram. Yang ni faham? Macam mana jadi 0.8 kilogram faham? Ini basic Faham. kita belajar perpuluhan. So 5 kilogram tambahlah dengan 800 0.8. Jadi berapa? 5.8 Ya, 5.8 kilogram. gram. Itu cara satu. Cara yang kedua, kita gunakan jadual T. Okey. Letakkan kumpulan dia. Sorry. Kumpulan gram, kumpulan kilogram. Masukkan soalan yang dia bagi tadi. Ini. Ini masukkan ke rumah kilogram. Ini masukkan ke rumah gram. So 5 kat rumah kilogram. 800 dekat rumah gram. Okey. Jadi, bila kita nak tukar kepada kilogram, automatik titik perpuluhan akan wujud di garisan tengah. 5.800 kilogram. Ataupun 5.8 kilogram. Okey, mana yang mudah? Method tu. Method tu lebih, jadual T lebih mudah. Okey, tapi tak apa. Kamu boleh cuba kaedah method 1 dan boleh juga cuba untuk method 2. Okey? Jadual T. Sambil-sambil tu boleh kira. Sama tak jawapan kamu bila kamu buat jadual T dengan kamu kira kaedah biasa? Tengok yang mana kamu selesa. Saya dulu memang saya tak apa gemar guna jadual T, tapi bila saya dah belajar dengan Cikgu Rohana ajar saya tentang jadual T ni, saya tengok jadual T ni cukup mudah, cukup pantas dan tepat untuk kita mendapatkan jawapan. Okay, saya tak paksa kamu guna jadual T, tapi boleh guna. Okay, dan saya galakkanlah. Tulis dengan kemas dan keluarkan jawapan yang kamu dapat pada jadual T. Okey, ada soalan tak tekan ni? Tak ada. Tak ada nak? Okey, baik. Kerja rumah ada dalam buku teks kamu. Okey, buka buku teks muka surat 190 di bahagian cuba ini, di bahagian bawah tu. Memandangkan hari Rabu ni tak ada PDPR. Jadi kelas ada, jadi cikgu bagi latihan lebih sikit lah. Boleh ambil masa kamu, buat pelan-pelan, dah siap hantar kat cikgu lah. Ambil gambar. Okey, baik. Soalan tengok tu. Soalan nombor 1 sampai F. Okey, kalau kamu tak mau rumit, buatlah jadual T. Tak banyak sangat pengiraan kan. Okey, nombor 2, dia nak jawapan dalam perpuluhan. Ini lebih mudah kalau guna jadual T. Dan yang 3, dia nak jawapan dalam pecahan. Ini boleh nampak ni, tengok 500 gram. Tadi cikgu dah tunjuk dah. 1/2. Betul tak? Tengok kita punya formula tadi. 7,125 gram. 125 gram ni bersamaan dengan apa? 1/8. Dah dapat dah 7/1/8. Senang sangat. Kan? Senang sangat. Okey, ingat ini dalam pecahan. Jangan keliru. Ini nak dalam perpuluhan. Gunakan jadual T tu. Cikgu ambil contoh yang ini. Okey. 65 gram kan? Masuk. Disebabkan ini gram. Nak tukar pada kilogram. Masukkan dulu ke di sebelah kanan. Sebab dia gram. So, 5, 6. Tak ada kawan. Letak kawan. So, sini pun sifar. So, bila nak tukar kepada kilogram, dia akan jadi 0.065 kilogram. Senang kan? Keluarkan terus saja. Keluar terus saja. Tak cukup kawan, letakkan kawan. Sekejap Syaukat baru masuk kelas nak habis dah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ini senang, atas pun senang. InsyaAllah kamu boleh buat. Cikgu yakin kamu boleh buat. Kalau tak faham, WhatsApp cikgu, tanya. Cikgu boleh tunjukkan video kat kamu. Cikgu boleh rakam video, tunjuk kat kamu macam mana kita nak buat. Apa yang tak ada, Seri Dania? Wan Seri Dania? Apa yang tak ada? Soalan. Oh, Wan Seri Dania tertekan. Okey. Baik, kamu dah buka buku teks dah. Memang ada tak soalan ni? Ada. Saya tak pasti buku DLP sama tak macam buku yang saya ada ni? Sama. Sama Okey, sama. Okeylah, alhamdulillah. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, kelas kita tamat dekat sini. Cikgu ucapkan selamat bercuti. Jaga diri baik-baik. Saya tahu kamu yang pergi bercuti. Kalau tak mau kerja tertangguh, buatlah bermula pada hari inilah. Buat pelan-pelan.
dan hantarkan soalan tugasan kamu pada cikgu untuk cikgu buat penilaian. Okey, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran, okey, Baik sekejap. cikgu. Assalamualaikum. Salam kehadiran, sekejap saya paste sekali lagi kehadiran. Okey, boleh isi kehadiran, cikgu dah masukkan. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima Kasih, kasih warahmatullahi. cikgu. Sama. Saya cikgu, bye. Bye.